Sebenarnya kita ni sebagai seorang isteri ni ramai sebenarnya yang selama ni simpan hasrat dalam hati nak minta hadiah daripada suami, tapi kita takut susahkan dia. Kita nak minta hadiah daripada suami takut suami nanti tak bagi. Kita takut kita kecewa. Dan macam-macam sebab lagi yang buat kita terhalang nak bagi tahu pada suami yang kita ni nakkan hadiah. Sekarang ni Bunda nak bagi tips sikit lah macam mana cara terbaik sekali kita ni nak minta hadiah daripada suami. Dan Bunda dah cuba dah banyak-banyak kali. Yang pertama sekali, boleh nak minta hadiah dengan suami, boleh nak cuba minta benda yang kita dah lama teringin daripada suami. Walaupun kita ada duit, walaupun kita memang mampu untuk beli sendiri, tapi kita nak suami yang belikan, boleh. Tapi ada tips, ada seninya caranya nak minta dengan suami. Tapi ada 3 sebab yang awak kena tahu kenapa suami masih tak bagi. Kalau kita pernah minta sebelum ni tapi suami masih belum nak bagi lagi hadiah tu. Satu, mungkin memang suami masih belum berkemampuan. Kita kena nak minta hadiah pun kita kena tengok kemampuan suami. Kita jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Dan nombor 2, mungkin cara kita nak minta dengan suami tu mungkin tak berapa nak kena lah. Dan yang ketiga, mungkin memang suami tak nak bagi hadiah yang kita minta tu atas sebab-sebab personal yang tertentu. Kita kena clarify daripada suami tu sendiri. 3 sebab. Kenapa Bonda ni nak sangat you all cuba minta hadiah daripada suami, apa yang you all teringin selama ni mengikut kemampuan suami. Mengikut kemampuan suami. Bukan suami orang lain, suami kita. Okay. Satu adalah kerana bila kita minta hadiah daripada suami, kita kena bagi tahu dia lah kenapa kita nak hadiah tu. Dan bila kita minta hadiah dan suami tunaikan, boleh bayangkan tak betapa berbunga-bunganya hati kita bila dapat hadiah tu. Boleh bayangkan kan? Sebab apa? Sebab bila seorang isteri tu dia seronok, dia teruja dengan apa yang suami bagi tu, itu adalah salah satu bentuk nafkah batin daripada suami. Nafkah batin tu bukannya sekadar benda-benda yang berlaku pada waktu malam. Bukan itu sahaja. Nafkah batin itu adalah lebih kepada keseronokan ataupun kegembiraan, kebahagiaan seorang isteri. Okey, dan kegembiraan ini selalunya orang lelaki ataupun suami dia tak tahu. Dia tak tahu apa benda yang kita nak, dia tak tahu apa benda yang cantik untuk kita, dia tak tahu apa yang tersirat dalam hati kita. Kita jangan suruh dia teka. 10 tahun kahwin pun belum tentu lagi suami kita faham apa yang kita nak. Belum tentu suami kita faham birthday kita nak hadiah. Kita bagi tahu direct je dengan dia, okey, dengan syarat masa yang kita bagi tahu betul-betul, cara yang kita bagi tahu betul-betul mengikut kemampuan dia. Okey, so macam mana kita nak bagi tahu suami? Okay, katakanlah macam Bonda contoh ni contoh je. Sebab apa? Nanti you all kata Bonda ni bagi tips ni betul ke ni? Ada pernah cuba ke? Pernah cuba. Dan ni tahun ke-10 Bonda kahwin, dan sebenarnya dah berpelak lama dah. Sebelum ni Bonda teringin sangat nak pakai cincin dan gelang. Bonda tak pernah pakai cincin dan gelang sebelum ni except selepas berkahwin sekejap, lepas tu cincin tu patah. Tapi lately ni memang Bonda nak sangat pakai cincin dan gelang yang suami Bonda belikan. Tapi nak bagi tahu tu takut sangat-sangat. Tapi tahun ni Bonda minta juga cincin. Sebab Bonda cakap dengan dia, kalau tiba-tiba satu hari dia pergi dulu, Bonda nak ada sesuatu yang ada dekat tangan Bonda ataupun di badan Bonda yang kekal. Bonda boleh ingat pada dia. Bonda sampaikan hasrat tu. Birthday ni Bonda nak cincin atau gelang. You all bagi tahu, cuba bagi tahu suami. Okay, nombor 1, masa tu kena tepat. Jangan bagi tahu masa dia bawa balik kerja banyak masalah, banyak benda yang dia nak settle dalam kepala dia. Tu jangan. Nombor 2, jangan waktu masa dia memang betul-betul banyak krisis dekat tempat kerja tu, jangan. Okey. Lepas apa waktu-waktu yang sesuai. Contohnya sebelum dia tidur, lepas dia bangun tidur, sambil dia makan, kita jamu dia makan, dia masak sedap, masa tu kita cakap dengan dia hasrat kita. Okey, masa dan bila. Okey, kita tahu pada masa itu suami kita punya kewangan macam quite okey lah untuk kita minta kasut ke, untuk kita minta handbag ke kan. Katalah untuk hadiah tu boleh. Okey, pada masa tu kita cuba bagi tahu dia, okey, saya rasa abang macam dapat bonus abang boleh tak kalau saya nak beli sesuatu supaya nanti kalau setiap kali saya pakai, pahala tu akan sampai kepada abang juga sama. So masa, keuangan. Kemudian kenapa kita nak beli benda tu? Sebab orang lelaki ni dia tak nak bagi kita benda terang-tantang macam tu, tak ada purpose. Dia nak practicality, dia nakkan benda tu bermanfaat untuk kita dan bukan untuk menunjuk-nunjuk. Itu adalah satu benda satu pantang larang yang kita kena tahu. Orang lelaki tak suka kita beli benda sebab kita nak menunjuk. Dia nak kita pakai benda tu bermanfaat, ada makna.
Okay. So bagi tahu pada dia, saya nak pakai kasut baru sebab saya kerja ke hospital ya abang, sampai pukul 8 malam setiap hari. Saya nak abang juga dapat pahala setiap kali saya melangkah masuk ke tempat kerja, pergi ke tempat kerja, patah balik. So bagi tahu pada suami benda-benda macam tu. Kenapa? Bukan kata saya nak beli saja, saya nak pergi tempat kerja, saya nak tunjuk saya handbag baru. Itu dia memang anti betul orang lelaki yang anti betul benda macam tu. Walaupun dia nampak macam tak kisah tapi dia nak apa yang bini dia pakai tu bermanfaat, bukan nak menunjuk, dan bukan apa yang kita pakai tu akan buat orang lain terasa macam kenapa suami dia orang tak belikan macam tu untuk dia orang. Itu orang suami memang sangat-sangat pantang. Dia nak apa yang kita ada, orang lain pun mampu nak beli. Dia tak akan belikan. Ini majoriti lah. Ini majoriti bila bonda sembang dengan suami pun bagi tahu macam tu. Kawan-kawan dia pun macam tu. Dia orang nak belikan benda yang orang lain pun mampu belikan untuk suami lain pun mampu untuk belikan untuk bini dia orang. Jadi kalau benda yang katakanlah kalau suami bonda mampu nak bagi bonda benda tu, tetapi dia tahu suami orang lain tak mampu, dia tak akan belikan sebab dia tak nak orang lain rasa tak bersyukur. Okay. So tu antara benda fakta yang you all kena faham. Okay. Dan kalau kita nak minta tu, dia akan lebih efektif kalau kita minta pada occasion yang special, macam contoh anniversary kita, hari jadi kita, ataupun lepas melahirkan anak ke. So ada event yang boleh suami rasa gembira. Lah, betul lah, memang aku itu ada teringin nak bagi bini aku something, tapi aku tak tahu bila nak bagi dia. Inilah masanya, dia pun dah minta dah kan. So kita ingatkan dia kembali. Okay, bagi kita cuba minta pada special occasion macam tu. Kalau kata semua cara ni dah cuba tapi gagal juga, suami macam buat je kan, bukan bermaksud kita nak bagi, bermaksud itu masih belum masa yang sesuai. Mungkin dia nak kumpul duit dulu, mungkin dia nak kita betul-betul survey dulu, betul ke nak beli yang tu, mungkin ada brand lain yang lebih elok. Kita sabar menunggu. Sebab ada juga yang cakap, bonda, saya pernah dah minta suami banyak kali tapi dia tak bagi-bagi pun. Mungkin memang saya ni dia tak ada account untuk beli sendiri je barang saya. Tak, mungkin masanya belum sesuai lagi. Cuba lagi. Okay, mana tahu ada rezeki kita. Tapi kita biarkan gapping time nak minta hadiah tu, biar special. Okay, janganlah minta tiap-tiap minggu, kesian kawan tu. Minta special occasion dengan dia. Okay, soalan ni, kalau tahu suami tak mampu macam mana? Okay, kalau tahu suami tak mampu, kita sampaikan je hasrat. Kita sampaikan hasrat dan kita bagi tahu, kita doakan dia supaya satu hari nanti abang akan mampu juga. Saya doakan abang murah rezeki. Kalau tahu suami tak mampu, kita jangan paksa, kita jangan letakkan dia dalam keadaan tersepit, tapi kita sampaikan hasrat boleh. Sampaikan hasrat pun kena tengok waktu, kita tengok masa, kita kena tengok keadaan yang kita nak sampaikan benda tu pada dia. Okey? Katakanlah, abang, saya bagi tahu je dekat abang, saya memang sebenarnya lama dah teringin nak apa-apa kan. Okey? Saya memang teringin, tapi tak apa. Saya tahu sekarang ni kita ada benda lain yang kita perlu tunaikan dulu. Ada benda lain yang kita perlu dahulukan. So saya cakap je dengan abang supaya nanti saya doakan murah rezeki abang boleh hadiahkan saya lagi banyak, murah lagi rezeki abang. Ada juga yang macam ni. Ada juga yang cakap, bonda, saya tak nak minta sekarang, saya nak tunggu suami saya jadi jutawan baru saya minta. Bonda jawab pada dia, disebabkan suami bagi kita hadiah, itu yang jadikan dia jutawan. Tak kisahlah jutawan tu sekarang ataupun jutawan dekat akhirat esok. Okay. Kalau kata, ada juga yang kata, bonda, saya dah minta banyak kali tapi suami saya buat je. Lepas tu tiba-tiba ada pula 2-3 bulan lepas tu tiba-tiba ada atas kata saya dia hadiahkan. Bermaksud masa kita minta tu dia belum mampu. Dia nak kumpul duit dulu. Tapi masa kita dapat tu, kita janganlah rasa terlalu bersalah. Ya Allah, aku susahkan suami aku. Dapat je tu, kita cakap dengan suami terima kasih dan kita doakan supaya murah rezeki dia lagi, mudah lagi urusan dia. Alright. Ada juga yang cakap macam ni, bonda, suami saya dah offer tapi saya tolak. Saya kata saya tak nak. Tak apalah, dahulukan untuk benda lain. Bonda cakap, kalau kita dah sure bahawasanya suami mampu, tak mengapa ambil. Sebab apa? Itu adalah satu terapi untuk suami. Kalau suami dah offer kita, pilihlah apa yang awak nak. Tak usah kata tak nak abang dahulukan. Jangan cakap macam tu. Sebab apa? Cuba tanya suami balik, kenapa dia suruh kita pilih. Sebab bila ada momen yang suami minta kita beli apa kita nak, itu adalah terapi untuk dia. Bila dia tengok kita boleh pakai benda tu cantik, bila dia tengok kita seronok dapat benda tu, itu adalah terapi. Dia hilang penat bekerja. So kalau bila suami minta je, pilihlah apa yang awak nak, ambil.
Bukanlah benda kata jangan tolak rezeki, tidak. Okay, tapi itu adalah salah satu terapi. Bila dia tengok kita pakai handbag cantik, bila dia tengok kita pakai tudung cantik kan, Nelofa yang Raya Edition ke kan, kita pakai tu berseri-seri lah. Sebelum pakai tudung lain tu tak nampak berseri, tapi kali ni pakai yang tu memang berseri-seri sebab kita nak sangat benda yang dah lama teringin tu kan. So itulah antara cara-cara. Kalau malu nak minta macam mana, sebab tahu yang dia ada banyak lagi tanggungjawab lain yang perlu dia selesaikan. Okay, macam boleh cakap, kalau kita malu nak minta, kita nyatakan ataupun kita suarakan, abang saya teringatlah nak macam tu, tak apa nanti kalau abang kita dah mampu nanti kita beli abang dia tahu, dia dah take note dah. Oh, bini aku nak macam ni. Tapi jangan sampaikan hasrat tu dalam hati. Kita masalah kita dah kita cakap dalam hati, soal aku nak lah. Tapi suami tak tahu. So sampai bila pun nanti suami tak tahu yang dia perlu kumpul sesuatu untuk belikan isteri aku sesuatu. So itu juga jadi satu pushing factor untuk dia kerja kuat sebenarnya. Kita ada banyak benda yang diselesaikan, kita ada banyak benda nak diutamakan, tetapi kita sampaikan hasrat tu tak salah. Setiba waktunya, kalau Allah dah takdirkan, okey ada rezeki lebih aku nak bagi pada isteri, dia akan bagi. Tapi kita sampaikan dengan cara yang paling baik. Alright? Okey, kita bantu suami untuk tunaikan kita punya kebahagiaan, kegembiraan yang mungkin tersorok dalam hati. Okey?